Sasaran 40 pingat emas kontijen negara pada Sukan SEA Kemboja edisi ke-32 tidak kesampaian. Menyaksikan Malaysia hanya mengumpul keseluruhan 34 emas, 44 perak dan 92 gangsa untuk berada di kedudukan ke-7 daripada 11 negara bertanding. Dan hari terakhir Tamasya siang tadi, penambahan pingat emas ke-31 kontijen negara bermula menerusi sukan tarian atau dance sports. Sam Jet Lee berjaya mengatasi Chinawut Chantanarat dari Thailand dalam acara final acara Breaking B-Boy dengan keputusan 3-0 sekaligus mempertahankan gelaran juara yang dimilikinya pada edisi 2019. Laporannya bersama wartawan Hazri Mubarak di Phnom Penh, Kemboja. Kontijen negara membuat pecutan akhir pada hari terakhir Tamasya Sukan SEA Kemboja 2023 hari ini. Ia menyaksikan tambahan 4 pingat emas yang diraih, menyaksikan Malaysia mengumpul 34 pingat emas keseluruhan. Debaran menunggu siapakah yang mampu memberikan keceriaan kepada kontijen negara di hari ke-11 Sukan SEA terjawab apabila Sukan Tarian dan Sport menghadiahkan emas pertama hari ini. Acara terakhir di Kompleks Sukan Stadium Nasional Morodok Teko itu memberikan tuah kepada Samji Leg atau nama panggilannya Lego Sam yang mengungguli saingan Breaking B-Boy lelaki. Belau yang ditetang Chinawut Chantanarat Cheno di pertarungan emas meraih catatan 3-0. Kejayaan itu membolehkan atlet berusia 28 tahun itu menamatkan penantian emas kontijen negara sejak pagi lagi selepas kecundangnya beberapa atlet lain. Lego Sam merupakan pemenang terakhir semasa acara tersebut dipertandingkan di Sukan SEA Filipina 2019 sekaligus mempertahankan kemenangannya. From January, when I know SEA Games tahun ni ada breaking category, aku tiap-tiap hari practice, I never miss any training. I reject all the party. I just focus on my own self for just this gold medal achievement. Kem Hoki Negara turut cemerlang hari ini menyapu bersih 2 pingat emas acara padang di Tamasya Sukan SEA Kemboja 2023. Ia menyaksikan pasukan lelaki menang besar 3-0 ke atas Singapura, manakala skuad wanita menepaskan Thailand 4-1. Saingan lelaki berlangsung terlebih dahulu di Padang Hoki Nasional Morodok Teko petang tadi. Turun menentang Singapura, pasukan negara bagaimanapun terpaksa menunggu sehingga minit ke-16 untuk memecah kebutuhan gol melalui pukulan sudut penalti disudahkan Amirul Hamizan Azhar. Dengan kedudukan 1-0 itu kekal tamat separuh masa. Bersambung babak kedua, Malaysia terus garang apabila menambah 2 lagi gol. Penyudah Amirul Hamizan sekali lagi melebarkan papan jaringan pada 2-0. Pada minit ke-38, hasil penyudah penalti stroke. 10 minit berselang, giliran Alfarico Lance Liu Jr. mencetak nama selaku penjara menerusi gol pada minit ke-48. Pada baki saingan, Singapura gagal melakukan kebangkitan sekaligus kedudukan 3-0 memihak Malaysia kekal tamat permainan. Hari pertama kita datang, kita dah tahu yang cuaca dekat Cambodia ni memang sangat panas. And I think player dah try sehabis baik untuk adjust dan adapt dengan cuaca yang sedia ada. But untuk saya kena puji pemain turun dengan sepenuh hati, main bermati-matian and kita dapat sumbangkan pingat emas untuk kontijen pingat yang ke-32. Itu yang membanggakan saya lah. Untuk rekod, ini adalah pingat emas ke-32 kontijen Malaysia pada edisi ke-32 ini. Secara keseluruhan, skuad lelaki mengekalkan dominasi dalam sukan hoki apabila merangkul 16 pingat emas dan hanya 1 perak ketika edisi 1973 di Singapura. Dalam saingan wanita, skuad negara tidak berdepan masalah untuk menewaskan Thailand dengan keputusan penuh 4-1. Pasukan bimbingan Nasir Nubli Ibrahim bagaimanapun dikejutkan dengan gol pembukaan lawan menerusi gol padan Natakan Aunjai minit ke-4. Namun Malaysia berjaya mendapatkan rentak selepas Titi Nur Arfah Muhammad Noor menjadikan gol penyamaan hasil sudut penalti 2 minit berselang. Penalti strok diambil Nur Aini Abdul Rashid membawa pasukan negara mendahului buat kali pertama untuk kedudukan semasa 2-1 pada minit ke-18. Beraksi di babak kedua, Malaysia terus melebarkan penguasaan kepada 3-1, kali ini menerusi pukulan sudut penalti Nur Maizatul Hanim Syafi'i Cik Fuad minit ke-29. Dan akhir sekali, Nur Afiqah Syazani menyumbang gol keempat Malaysian Tigres, juga hasil sudut penalti minit ke-41 untuk keputusan penuh 4-1 memihak Malaysia. Kemenangan ini menyaksikan pasukan hoki wanita negara pertahankan rekod 8 pingat emas berturut-turut sejak edisi 1997 hingga 2017. Pada 2 edisi terdahulu, sukan hoki tidak dipertandingkan di Filipina 2019 dan Vietnam 2021. Malaysia 4 and Thailand 1.
Sementara itu, kecemerlangan atlet negara makin menjadi di sebelah petang hari terakhir Sukan C edisi ke-32 apabila Malaysia memperoleh pingat emas ke-33 keseluruhan. Kilauan warna ketiga tersebut hari ini datang dari sukan kickboxing yang menampilkan Ahmad Nur Iman Hakim Rakib menentang Muharram Syak Firman dari Indonesia. Ahmad Nur Iman Hakim menghabiskan pusingan acara kick light 69 kg di Kompleks Sukan Stadium Nasional Morodok Teko dengan keputusan 2-1 mengecewakan lawan sekaligus mengesahkan kemenangan emas milik Malaysia. Ironinya, atlet berusia 23 tahun itu sebelum ini merupakan pemenang pingat perak taekwondo bantamweight pada Tamasya di Manila pada 2019 dan gangsa di Hanoi tahun lalu. Namun, beliau kemudian memilih Muay Thai bagi menjejaki adiknya Ahmad Nur Iman Alif yang dikalungkan emas 54 kg pada 2022. Disebabkan Kemboja menggugurkan Muay Thai kali ini, dia memaksa Ahmad Nur Iman Hakim menyertai kickboxing memandangkan masih mempunyai beberapa persamaan teknik dengan taekwondo yang membantunya mengadaptasi pertarungan dengan mudah. Susah sebab Persatuan Muay Thai Malaysia dia panggil saya, tanya saya nak main ke tak sebab saya ada banyak komitmen kerja, belajar, dan ada kelas taekwondo saya mengajar. Tapi untuk dapatkan pingat emas buat pertama kali untuk saya join kickboxing. Skuad sepak takraw negara menutup hari terakhir dengan 1 pingat perak yang diraih dalam acara regu lelaki petang tadi. Seperti diduga, Thailand mendominasi acara ini untuk memenangi pingat emas dengan rekod 3 kemenangan di peringkat kumpulan. Berlangsung di Dewan Olimpik, kem negara membuka gelanggang aksi pertama peringkat kumpulan berdepan Thailand. Malaysia dibarisi trio Shahir Rosdi, Amirul Zazwan Amir dan Azlan Alias serta pemain simpanan Afifuddin Razali dan Zulkifli Abdul Razak bagaimanapun kecundang 1-2 di tangan Thailand. Tewas set pertama 12-21, Malaysia bangkit menyamakan kedudukan 1-1 hasil catatan 23-21 sebelum kalah di set penentuan 13-21. Selepas itu, Malaysia nyata bukan tandingan buat Kemboja dalam aksi kedua apabila mencatat kemenangan mudah straight set. Pasukan tuan rumah bagaimanapun tetap berikan aksi terbaik untuk sekurang-kurangnya bawa pulang mata yang kecil. Hasilnya, pasukan negara mencatat kemenangan pertama peringkat kumpulan menerusi catatan penuh 21-7 dan 21-11 dalam tempoh kurang 30 minit. Dan akhir sekali bertemu Singapura, Malaysia tidak berdepan masalah untuk menang selepas merakam satu lagi keputusan straight set. Anak didik Ahmad Jais Baharun bagaikan tidak dicabar sekaligus memutlakkan kemenangan penuh 21-11 dan 21-16. Hasilnya Malaysia merangkul pingat perak selepas menduduki tangga kedua peringkat kumpulan dengan rekod 2 menang dan 1 kalah. Manakala Thailand gah di persada kumpulan untuk meraih emas menerusi 3 kemenangan. Peluang baik untuk meraih emas awal pada hari terakhir Sukan C Kemboja 2023 lebur apabila wakil badminton negara yang beraksi di perlawanan penentuan beregu campuran kecundang di tangan Indonesia di Stadium Nasional Morodok Teko. Yap Roy Keane dan Che Su Yin bermula cemerlang mengenepikan tentangan sengit Lisa Ayu Kusumawati dan Rehal Naufal Kusarjanto menerusi kemenangan 22-20. Namun pasangan negara kemudian hilang momentum sekaligus memenangkan lawan mendominasi set kedua 21-8 dan diheret ke aksi penentuan. Cubaan Malaysia mempertahankan emas tunggal badminton yang dimenangi pada edisi ke-31 menerusi Chen Tanji dan Pek Yuen Wei musnah selepas Roy Keane dan Su Yin sekali lagi beraksi longgar di hujung permainan tewas 16-21. Sekaligus menyaksikan kem badminton negara tidak mencapai sasaran 1 emas untuk keseluruhan mengumpul 2 perak dan 4 gangsa. Memang ada kecewa sebab pun ada canan menang, bukan macam tak ada fight kan. Tapi apa yang saya dengan swing plan semalam, game plan kita ada keluar. Saya rasa kita main sangat baik lah, tapi opponent lagi bagus kan, so tak boleh lah nak buat apa kan. Kita pun sudah give our best then tapi still tak boleh menang, so balik kena train hard lagi.